I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat tengah malam. Okay, hari ni macam biasa aku akan up video prediction aku game week 14 dan sedikit rumusan pasal game week 13 FPL Fantasy Premier League. Okay, aku susah pula nak sebut malam ni. Okay, by the way, thank you pada korang dah subscribe channel aku ni. Okay, terima kasih juga pada korang yang dah komen channel aku. Kemudian ada juga bagi pendapat juga dekat dalam Facebook. Okay, Facebook kita korang boleh tengok dalam dalam Facebook Alasix. Okay, korang boleh search dekat Facebook. Okay, aku tak nak panjang cerita benda ni. Kalau panjang cerita nanti lewat pula aku nak tidur malam ni. Okay, bercerita pasal game week ke-13. Okay, bercerita pasal game week ke-13. Ini point aku minggu game week ke-13 tu 54. Okay, daripada 241 aku naik kepada 230. Dari segi overall rank, kalau kau tanya aku, agak terjatuh juga. Tapi disebabkan dalam Alasik tu okay line dia. Okay, arrow pun warna hijau. Okay, nice, kita follow arrow je lah. Okay, tapi secara overall ni kalau kau boleh nampak memang tak berapa nak cantik lah. Okay, point yang pada aku tak berapa nak cantik sangat sebenarnya. Okay, dari segi point, dalam team aku sendiri pun aku ada Ward. Okay, aku letakkan Ward sebagai aku punya goalkeeper. Okay, kemudian aku punya defense tak berapa nak cantik sangat. Aku ada Sturella, ada Trippier, ada Emerson Royal. Kalau ikutkan 3 player ni, kalau tanya aku, tak lebih daripada 6. Okay, untuk midfield aku ada Foden, Zaha, Martinelli dengan De Bruyne ada 1 gol. Jadi untuk midfield aku rasa itu saja yang jadi. Okay, kemudian untuk aku punya forward aku ada Tony, Haaland dengan Jesus. Aku letak captain aku Tony, Haaland. Jadi aku kat situ lebih kurang ada 26 point lah untuk aku punya point. Okay, dari segi bench pula, kalau kau tanya player bench, aku ada Sanchez, aku ada Gross, kemudian aku ada Malaysia, Fofana. Okay, ini antara player point yang aku ada lah, aku nyatakan pada korang. Okay, InsyaAllah kalau tak ada hal deadline lagi Sabtu ni, InsyaAllah akan tunjuk pada korang juga view dia. Okay, malam ni kita tak tunjuk view macam biasa. Okay, untuk player 6 player game week ke-13 ni, kalau korang boleh tengok kat sini. Okay, first aku nak cerita pasal player yang pada aku tak berapa nak cantik lah sangat point dia. Yes, 2 player ni kalau kau tanya aku memang tak cantik lah, Foden dengan Bamford. Okay, kedua-dua player ni kalau kau tanya aku tak bermain lebih daripada 60 minit. Okay, 1 point saja dah tentu. Okay, kemudian dari segi kemenangan, kalau kau tanya aku, untuk Man City aku rasa tak ada masalah untuk menang game dengan Brighton. Okay, walaupun kita tahu Brighton tu dalam suku season ni boleh kata agak bagus. Okay, agak nice perjalanan dia orang. Tapi untuk bertemu dengan macam Man City, aku rasa kekalahan tu dah nampak lah sebenarnya. Okay, kekalahan tu dah nampak. Tapi kalau ada kemenangan Brighton tu agak seronok jugalah sebenarnya. Game yang pada aku so far nak kata ada yang memeranjatkan, taklah, cuma biasalah Pep akan gunakan rotation yang ada pada tim dia. Mungkin terlibat dengan UCL lagi, jadi di tengah berkira-kira bab tu. Okay, itu untuk Foden. Dan untuk Bamford pula, aku jangkakan game tu akan berpihak kepada Leeds. Okay, tapi berbeza keputusan dia. Kalau ikutkan dalam first half, boleh katakan Leeds leading, tak silap aku, 1-0 masa tu. Dan akhirnya keputusan full time dekat game tu, Fulham menang 3-2. Okay, okay, itu untuk 2 player. Okay, player yang seterusnya, player yang boleh katakan main 90 minit. Okay, lebih daripada 60 minit, tapi masih lagi pada aku point yang tak berapa nak cantik. Saka, Mason Mount, Adama
dari segi global aku boleh katakan Saka antara top juga player yang dipilih oleh global. Okey, satu point game tu yang aku boleh katakan sepatutnya Arsenal boleh mudah menang game tu, tapi berkesudahan dengan satu sama. Okey, ramai juga meletakkan Saka captain, boleh katakan ramai jugalah. Okey, meletakkan dari segi global ramai mengatakan Saka, tapi yes, tak berapa nak menjadi untuk Saka. Main 90 minit. Pada awal-awalnya kita dah dimomokkan awal-awal. Aku rasa dimomokkan awal-awal masa Facebook boleh nampak yang ramai kata Saka ni tak main. Okey, dari segi global pun ramai juga kata macam tu. Tapi 75% boleh katakan ada kemungkinan main. Okey, itu untuk Saka. Korang boleh juga tengok pada statistik yang ada. Okey, statistik yang ada kat sini, kalau ikutkan ada 2 shoot je untuk Saka. Dan untuk Mason Mount pula, game yang sepatutnya boleh kata best. Aku terus terang game ni best. Okey, antara Chelsea dengan Man U. Okey, main dekat home. Okey, kalau tanya aku, advantage juga untuk Chelsea untuk menang dalam game ni. Tapi berbeza dengan keputusan yang ada. Okey, full time dekat result keputusan ni ada satu sama. Okey, dari segi shoot, dari segi on target, aku rasa tak berapa nampak untuk Mason Mount ni. Okey, untuk satu kipas aku rasa tak berbaloi lah sebenarnya untuk ambil Mason Mount untuk ni. Tapi ini sebagai sekadar orang kata prediction aku, dan prediction aku ni bukan sekadar orang kata ambil saja. Sebenarnya aku tengok pada rekod-rekod sebelum ni. Okey, yang boleh katakan berbaloi atau tidak. Okey, tapi yalah, mungkin kalau tanya aku, mungkin ramai yang akan follow dengan YouTuber lain. Okey, tapi untuk aku lebih suka memilih daripada lain. Okey, untuk Adama pula, price yang agak murah, kekalahan yang pada aku boleh katakan mengejutkan jugalah sebenarnya. Sebab aku target yang akan ada advantage juga pada Wolf untuk dalam game ni. Tapi berbeza sebenarnya. Ada keputusan yang memeranjat pada aku 4-0. Okey, jaringan ni daripada ada jaringan daripada Wadi. Dah lama dah siut dah tak dengar Wadi gol kan. Okey, Madison, okey, Barnes. Okey, ini yang pada aku berbeza sedikit keputusan dia. Okey, 2 point kat situ untuk Adama. Dan satu player yang aku rasa okey, nice, point yang cantik, okey, iaitu Young ya. Okey, player defend Aston Villa, harga price yang lebih kurang agak murah, 4.4, menang dengan Brentford 4-0. Aku rasa agak juga memeranjatkan selepas Gerrard keluar tu, terus ada kemenangan untuk Aston Villa. Mungkin boleh katakan Gerrard punca kekalahan game-game yang sebelum ni, ataupun punca Aston Villa tak berapa nak naik. Aku tak boleh nak kata macam tu, sebab benda ni pun melibatkan player juga. Kalau something yang berlaku dalam sistem Aston Villa sendiri, macam-macam boleh jadi. Okey, mungkin nak kata macam player provoke pun mungkin ada boleh jadi. Kita boleh tak boleh nak cakap benda ni, sebab kalau ikutkan aku sendiri expect yang Aston Villa akan bagus juga dalam awal season ni. Tapi sekarang ni bila dia Gerrard keluar ni, kita tahu yang aku tak ingat siapa. Okey, aku tak ingat siapa yang ganti. Okey, tiba-tiba lupa pula nama dia kan. Okey, 6 point untuk Young. Okey, 90 minit game. Okey, satu ada clean sheet kat situ, ada shoot, ada satu on target untuk Young. Aku rasa berbaloi juga kalau sekiranya kalau ambil. Dan kalau dari segi game yang akan datang untuk futures pun, pada aku agak kental juga sebenarnya untuk Aston Villa untuk bertemu dengan tim lain. Sebab minggu ni dia akan bertemu Newcastle, kemudian akan bertemu dengan Man U, kemudian bertemu Brighton. 3 tim pada aku ni agak keras jugalah sebenarnya. Okey, itu untuk 6 prediction player di game week 13 aku. Dan sekarang ni kita bercerita pasal game week 14. Okey, game week 14 ni ada beberapa game. Okey, macam biasa aku akan bagi tahu korang game-game apa yang seronok nak ditengok. Okey, antaranya, okey, yang pertama aku rasa Bournemouth, Manchester City, Man City. Okey,
Bournemouth Spurs, Brentford dengan Wolves. Okay, Brighton dengan Chelsea. Salah satu game yang aku rasa minggu ni aku rasa nak tengok sangat juga. Sebab kalau dari segi kedudukan kedua-dua tim ni, okay, Brighton nombor 9 dan Chelsea nombor 5, dan advantage pada aku untuk Brighton sebab dia main dekat home. Itu antara satu game yang aku rasa nak tengok jugalah. Okay, kemudian game seterusnya adalah pada aku antara game Newcastle dengan Aston Villa. Walaupun bermain dekat home sendiri. Aston Villa pun dalam game week 13 pun kita boleh nampak keputusan yang agak menarik. Kita nak tengok juga sejauh mana new manager untuk Aston Villa ni take over. Itu antaranya. Game ketiga kat sini aku rasa nak tengok adalah antara antara tim yang aku rasa kejap ya. Satu lagi tim adalah Man USM pada aku. Man USM pada aku rasa nak juga aku tengok sebenarnya game ni. Minggu ni pun kalau dengar daripada Facebook sendiri pun Ten Hag sendiri berjaya memujuk Ronaldo. Aku tak tahu itu info yang betul ke tak, tapi nampak macam sesuatu yang telah dilakukan oleh Ten Hag untuk Ronaldo. Dan kalau dari segi game week 13 tu, aku boleh katakan Chelsea dengan Man U tu, aku boleh kredit pada Martinez, aku boleh kredit pada Casemiro. Kemudian aku boleh kredit juga pada Anthony. Tiga player ni antara player yang rasa dalam game bertemu Chelsea tu adalah man utama lah pada aku. Man utama untuk kebangkitan seri satu sama tu pada aku. Sebab nampak semangat dia orang tu. Nampak semangat tiga player ni. Untuk Bruno pada aku aku faham untuk kapten tu. Aku rasa ramai kalau aku tanya aku tak setuju sebenarnya Bruno untuk jadi kapten tau. Aku tak tahu, tapi dari segi dari segi cara untuk dia menghandle teammate yang lain, aku rasa better lagi. Antara banyak-banyak tu aku rasa better lagi Varane kot. Tapi kita tahu Varane pun dalam keadaan condition yang tak berapa nak bagus. Semasa game Chelsea tu. Semoga Varane dapat berehat untuk World Cup ni. Aku rasa kena ada kot Varane tu. Itu sedikit lah orang kata tiga game yang aku rasa nak tengok minggu ni. Buat masa ni yang aku nampak Brighton dan Chelsea tadi, kemudian Newcastle dengan Aston Villa, kemudian Man U USM lah antara lah. Ini pilihan aku untuk game week ke-14 tu, 3 game ni. Kemudian untuk prediction aku, 6 player macam biasa aku up pada korang. First aku nak bercerita pasal Dang. Ini antara satu player yang rasa nak juga aku tengok juga sebenarnya. Dalam game ni dia akan bertemu dengan Chelsea minggu ni. Dari segi harga, pada aku harga yang agak nice, agak murah juga, 4.7. Aku rasa ramai juga yang ambil Dang ni. Cuma aku tak dapat tengok berapa persen untuk Dang ni. Untuk Dang, last game bertemu Man City, kekalahan 3-1. Yes, kalau tanya secara keseluruhan, aku boleh katakan memang sepatutnya lah. Sepatutnya game tu berpihak pada Man City. Dari segi attacking, dari segi defend yang agak cantik, tapi ada juga bolos lah satu sama. Aku rasa musim ni nampak sangat Man City agak ceroy juga. Dari segi defend. Dari segi statistik kita tak boleh nampak sebenarnya sebab aku punya fokus pada statistik ni lebih kepada attacking. So kalau contoh kita ambil player yang bahagian defend midfield, defend left, defend right tu, kita boleh nampak lah ada attacking sikit. Sebab untuk Dang ni lebih kepada defense center back. Jadi berbeza lah kalau sebenarnya dari segi statistik. Bertemu Chelsea minggu ni, kalau dari segi aku ada sikit penambahan kat bawah tu, iaitu head to head antara kedua-dua tim ni, antara Brighton dengan Chelsea. Dari segi head to head, kalau tanya aku, tak ada apa-apa kemenangan
Brighton dengan Chelsea ada 4 game seri. Okey, 4 game seri ya. Kemudian untuk kekalahan ada 1. Okey. Untuk home pula boleh korang nampak kat sini. Untuk home dekat sini ada 2 game seri, okey, dan 1 kekalahan. Untuk away ada 2 game seri saja. Okey. Last record yang aku nampak kat sini adalah pertemuan last seri satu sama. Boleh katakan perlawanan ke latest tu, okey, perlawanan sebelum tu dan sebelum tu ada 3 game yang seri. Okey, satu sama dan 0-0. Last kemenangan Chelsea dengan Brighton pun main dekat home Brighton pun tahun 2020. Okey, jadi aku nampak kat sini ada sedikit sedikit orang kata peluang untuk Brighton untuk game tu nampak seri. Okey, tapi kita tengok juga result akan datang. Itu first player. Okey, second player aku kat sini adalah second player aku kat sini adalah Odegaard. Okey, dalam game ni aku nak kata pilihan aku Odegaard saja ke? Tak, sebenarnya kalau ikutkan aku lebih ada pilihan lain, tapi aku rasa minggu ni aku nampak sedikit Odegaard lah. Okey. Okey, perlawanan sebelum ni seri 1-1, okey, dengan Southampton. Bermain dekat away, dan aku rasa ini adalah satu peluang sebenarnya untuk Arsenal lebih jauh sedikit dengan pesaing nombor 2 iaitu Man City. Tapi berbeza dengan keputusan yang ada game ke-13 tu, seri 1-1. Okey, ada 2 poin saja untuk Odegaard. Okey, harga yang pada aku nak kata mahal, boleh katakan sedang-sedang elok lah. Okey, untuk Odegaard ni minute play yang agak tinggi juga, lebih 60, aku rasa tak ada masalah. Dan ramai juga kalau tanya aku mungkin ada pilihan lain daripada Arsenal. Okey, mungkin korang lebih suka ambil Martinelli atau Saka. Okey, tapi aku lebih kepada dengan Odegaard untuk minggu ni. Okey, untuk dari segi shoot, aku boleh katakan shoot ada 1 shoot, 0 on target, 0.06 expect goal, 4 kipas pada aku agak tinggi juga sebenarnya. Nampaklah sedikit yang dia adalah main utama untuk rancang game. Okey, untuk bertemu minggu ni akan bertemu dengan NFO. Okey, Nottingham Forest. Okey, yang ini nak katakan seronok tak pada aku untuk game ni, sebab kalau ikutkan lebih kepada advantage pada Arsenal. Okey, dan untuk match, untuk head to head antara dua tim ni, boleh aku katakan lebih berpihak kepada Arsenal. Okey, 3 kemenangan dan ada 2 game kekalahan. Okey, dari segi home aku nampak kat sini adalah 1 kemenangan saja, tak ada seri, tak ada kalah. Okey, tapi untuk away boleh nampak situ ada 2 kemenangan dan ada 2 kekalahan kat situ. Okey, pertemuan antara dua tim ni aku boleh katakan last game. Okey, ini kena take note. Last game antara dua-dua tim ni bermain dekat Nottingham Forest, maknanya home Nottingham Forest lah. Ada kemenangan 1-0 Nottingham Forest dengan Arsenal. Okey, itu tahun 2022 bulan 1. Okey, 10 bulan 1. Okey, ini masa game FA Cup. Okey, sebelum tu ada game EFL. Okey, kemenangan berpihak kepada Arsenal 5-0. Okey, 5-0 bro. Okey, untuk next game kita boleh tengok dekat situ dia akan bertemu dengan Chelsea. Arsenal akan bertemu Chelsea next game, iaitu game week ke-15. 16 bertemu Wolves dan 17 bertemu West Ham. Aku tak boleh nak cakap yang ini game yang mudah untuk NFO setelah ada kemenangan 1-0 dengan Liverpool untuk game week 13. Pada aku tak mudah sebenarnya. Okey, dari segi home, okey, masih lagi aku boleh katakan rekod terlebih pihak kepada Arsenal. So ini adalah player yang kedua aku, dan player ketiga aku kat sini adalah Mahrez. Okey. Okey, balik pada ni, Odegaard tadi. Okey, ini kena juga take note juga bro. Pagi besok ada 1 game. Okey, 1 game untuk Arsenal berlawan dengan PSV Eindhoven. Okey, ini yang kita kena tengok ya, sejauh mana player yang ada untuk Arsenal boleh diguna pakai. Okey, kita kena tengok. Okey, aku takut juga ada last habis di perlawanan dengan PSV Eindhoven tu ada orang kata injured player ke, kita tak tahu. Okey, kita kena tunggu juga game untuk besok pagi ni. Okey, kemudian untuk Man City pula. Okey, kemudian untuk Mahrez. Okey, sorry,
Untuk Mahrez pula, okay, Man City punya player, okay, harga yang pada aku sedang-sedang juga, okay. Last pertemuan dengan Brighton ada kemenangan 3-1, 1 point untuk Mahrez, 61 minit game. Yang cuma tak bestnya ada yellow card lah, okay. Dari segi statistik, Mamat ni memang sentiasa ada statistik yang agak cantik. Ada statistik yang nak kata tinggi tak lah, tapi pada aku ada saja, okey. Ada attacking daripada dia, 2 shoot, 1 on target 0.47 expect goal, 1 kipas dan 0.05 untuk expect assist. Dari segi rekod antara head to head bertemu dengan Leicester minggu ni, lebih banyak berpihak pada Man City jugalah, okey. 3-2, okey. Ada lose, ada kekalahan kat situ 2, okey. Dari segi home, boleh nampak ada 1 kemenangan dan ada 1 seri. Dan away boleh kita nampak ada 2 kemenangan, okey, dan 1 seri. Kenapa aku letak Mahrez? Okey, mungkin kalau kau tanya aku, untuk Mahrez ni, untuk rekod bertemu dengan tim lama dia ni, sebenarnya agak baik sebenarnya untuk Mahrez ni. Tapi cuma aku takut satu benda je untuk Mahrez ni, iaitu rotation yang ada yang akan dilakukan oleh Pep. Okey, sebab ini yang kena kita tengok, okey. Ini kita kena ambil tahu juga. Okay, aku takut ini jadi menyampah pada Pep tau sebenarnya. Sebab ada satu benda yang menyebabkan silap-silap Pep takkan masukkan Mahrez. Pada aku. Ataupun mungkin andaian aku saja. Okay, sebab ada satu jaringan, ada satu penalti yang tak dilaksanakan betul oleh Mahrez game pagi tadi, iaitu bertemu dengan Borussia Dortmund dalam UEFA Champions League. Okey, sepatutnya kalau aku tanya aku, patut dilansaikan dengan betul lah sebenarnya. Okey, tapi tak dapat dijaringkan oleh Mahrez. Okey, ini yang aku rasa terkejut juga mungkin. Kalau aku tanya kau, tak tahu lagi aku nak cakap confirm tak ada main, tapi dari segi game pertemuan antara Man City dan Leicester ni, aku boleh nampak hampir keseluruhan Mahrez terlibat. Okey, jadi dari segi rekod dia pun dengan Leicester pun, pertemuan dengan Leicester dengan tim lama dia ni pun agak baik sebenarnya. Okey, jadi guys, mungkin ini pilihan aku. Dan segi futures yang ada, korang boleh nampak kat sini, akan bertemu dengan Fulham next game, iaitu game week ke 15, game week ke-16 akan bertemu dengan Brentford, game week ke-17 akan bertemu dengan Leeds. Aku rasa mungkin ada pilihan daripada korang lain daripada aku lah. Okay, mungkin Foden, mungkin De Bruyne. Okay, tapi aku nampak daripada FPL Mac tadi, nampak macam Foden, De Bruyne dalam senarai dia. Okay, yang itu aku nampak lah. Okay, kemudian untuk player keempat kat sini adalah Salah. Okay, bercerita pasal Salah, memang kalau ikutkan agak terumbang ambing sebenarnya Liverpool season ni. Bukan kata Liverpool saja, pada aku untuk player-player pun agak terumbang ambing. Aku tak nampak sebenarnya di mana Salah, aku tak nampak sebenarnya mana TAA Robertson pun aku tak nampak. Okey, dengan kekalahan 1-0 last game week ke-13 tu, aku rasa menjadi impact juga sebenarnya. Okey, bukan setakat impact pada Liverpool saja, aku rasa impact pada fan juga sebenarnya. Okey, tim yang berada dalam kedudukan ke-20, okey, boleh menang dengan tim yang kedudukan agak di tengah-tengah lah. Okey, ini korang boleh tengok dalam Facebook sendiri. Okey, boleh korang tengok pada mana-mana web yang bercerita pasal bola. Bercerita kalau pasal problem tak problem je, panjang cerita bro. Okey, jadi jangan kita ambil kisah benda ni, tapi ini adalah player yang aku predict minggu ni yang akan menjadi. Okey, yang akan menjadilah. Okey, jadi tak jadi kita kena tunggu. Okey, dari segi shoot, dari segi on target, aku rasa tak orang kata tak agak bagus juga sebenarnya untuk Arsenal, untuk Salah ni. Okey, sentiasa ada on target, sentiasa ada shoot, tapi kesudahan dia, finishing dia tak nampak lagi untuk season ni. Okey, dah suku game dan dah suku season anyway, aku rasa lagi tak nampak. Okey, dari segi expect goal kau boleh nampak kat situ 0.31, dari segi kipas pun tinggi. Okey, 1, okey, bukan tinggi lah, 1, okey, 0.09 expect assist. Okey, kalau kipas tu 1, boleh katakan 90%, boleh katakan 99% lah aku boleh kata yang
takkan ramai player-player teammate dia akan bagi pada dia. Sebab yelah, gameplay yang ada pada Liverpool pun pada aku dah ramai team tahu macam ni apa nak buat. Mungkin ada team yang macam NFO ni lebih menyekat player-player tertentu untuk bergerak banyak. Macam game antara Arsenal dengan Liverpool tadi tu, kalau tengok macam ni Tomiyasu tu macam dia menjaga salah. So untuk bertemu dengan Leeds minggu ni, bermain dekat home, dari segi home head to head boleh katakan memang berpihak kepada Liverpool. 4-1, draw 1, tak ada apa-apa kekalahan dengan Leeds. Kemudian untuk home boleh katakan rekod yang agak baik. 3 kemenangan, 1 untuk away pula ada satu kemenangan dan ada 1 seri. Dari segi future pula pada aku, selepas ni dia akan bertemu dengan Spurs, akan bertemu Southampton, Aston Villa. Cuma satu je aku nak ingatkan korang untuk minggu ni, sebab kita masih lagi ada game-game lain, iaitu UEFA Champions League pun bermain. Liverpool akan bermain besok pagi ni, bukan besok pagi ni. Pagi ni dalam lebih kurang pukul 3 kot, bertemu Ajax. Jadi itu pun kita kena tunggu juga. Kita boleh, pada aku bukan tunggu untuk bukan sahaja tau, untuk nak tahu player ni tak condition dia atau tak, sebab jadualnya agak padat. Start daripada game week, aku rasa bulan ni agak padat, Oktober ni. Minggu ni saja, minggu sebelum tu kita ada game yang padat juga. Game 11, 12, 13. Lepas tu minggu ni game 13 masuk pula, habis game 13 masuk pula UEFA. UEFA ke Champions League ke UEFA ni ke, ada terlibat juga competition lain. Dan selepas tu Sabtu ni ada game pula, game week ke-14. Agak padat sebenarnya. Boleh katakan bulan ni satu team saja lebih kurang 10 game aku rasa. Itu adalah player yang keempat aku, dan Salah ada player keempat aku, dan player kelima aku kat sini adalah Tony. Yes, kalau kau tanya aku kenapa Tony? Game yang aku rasa dari segi perform, aku boleh katakan Wolf dengan Brentford. Aku lebih lagi berkata dengan Brentford lah. Lebih better daripada kau ambil player Wolf. Mungkin ada pendapat yang berbeza daripada aku, tapi aku menampakkan ini adalah satu player yang agak nice juga nak korang pegang untuk minggu ni. Harga yang pada aku agak boleh kata 7.5, sedang-sedang lah. Point yang aku boleh katakan total point yang agak cantik juga, 69. Ada kekalahan sebelum ni, week ke-13 4-0 dengan Aston Villa, yang itu mungkin boleh katakan semangat baru untuk Aston Villa lah. Point 2, 90 minit main, memang sentiasa main mamak ni. Dari segi shoot, kau boleh nampak 1 shoot, 0 target, on target, 0.1 expect goal, 1 kipas dan 0.30 expected. Dari segi head to head untuk pertemuan Wolf dengan Brentford ni, aku boleh katakan tak berapa cantik lah sebenarnya untuk Brentford dari segi rekod atas paper. Ini rekod atas paper, bukan atas performance yang ada sekarang. Dalam kedudukan Brentford pun dalam kedudukan yang agak nice juga, 11 berbanding dengan Wolves yang kedudukan ke-19. Dari segi performance aku boleh katakan Brentford lah better. Dari segi head to head tak berpihak kepada Brentford, lebih berpihak kepada Wolves. Dari segi home aku boleh katakan tak ada juga apa kemenangan daripada, dari segi home tak ada kemenangan daripada Brentford. Ada 1 seri, 2 kekalahan. Away pula boleh katakan ada 1 kemenangan, ada 1 kekalahan juga dekat situ. Jadi pertemuan dengan Wolf, dengan Wolf sendiri tak berapa nak cantik untuk season ni. Boleh katakan suku season ni boleh katakan tak berapa cantik. Jadi agak mudah sebenarnya untuk kita letak atas paper, yes, Brentford. Tapi kita nak tunggu juga game ni, sebab kalau ikutkan Brentford tak ada apa terlibat dengan competition lain. Last game bertemu Aston Villa je lah kalah hari tu, dan menunggu untuk game week 14 ni. Itu player yang kelima aku dah. Player ke-6 kat sini adalah Edward. Aku rasa sebutan aku betul. Sebutan aku Edward. Price yang harga pada aku agak murah juga, 54, bermain dekat forward. Dari segi standing atas table pun boleh katakan
Crystal Palace pun dalam kedudukan yang ke-13. Cuma yang aku terkilan sikit game week ke-13 ni ada kekalahan 3-0 dengan Everton. Agak orang kata terkejut juga sebenarnya. Aston Villa dengan Everton, dua tim yang aku rasa terkejut dengan keputusan ni. Okay, so aku expect kalau menang pun 1-0 atau 2-1 je, ada bolos. Tapi ada clean sheet kedua-dua tim tu. Okay, price yang pada aku, okay, price sudah sebut dah tadi. Okay, dari segi total, okay, 32. Minute play yang agak tinggi, sentiasa juga bermain. Dari segi statistik, boleh katakan nak kata bagus tak ada sangat lah, tapi boleh korang tengok situ. Okay, bercerita pasal bertemu dengan Southampton pula. Okay, kedua-dua tim ni boleh katakan agak balance. Okay, pertemuan head to head antara kedua-dua tim ni boleh katakan 2 kemenangan dan 1 seri dan 2 kekalahan. Okay, dari segi home, okay, disebabkan bermain dekat home, kita fokus pada home sikit. Okay, ada kemenangan, ada seri, ada kekalahan dekat situ untuk Crystal Palace. Kemudian dia akan untuk away pula ada 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Okey. Bertemu dengan Southampton minggu ni. Okey, kalau kau tanya aku dari segi fixture yang ada pada untuk Crystal Palace ni, yes. Terus terang aku cakap agak nice, agak cantik. Cuma performance yang ada pada Crystal Palace ni agak terumbang-ambing sikit ya. Okey. Bertemu dengan Southampton minggu ni, game week ke 15 dia akan bertemu West Ham, 16 akan bertemu dengan Fulham. Yes, kalau kau tanya aku, okay, Southampton dengan kedudukan yang ke-16. Okay, West Ham pula agak terumbang-ambing juga, sama macam Crystal Palace sendiri. Okay, agak tak berapa nak balance. Okay, masih lagi terkapai-kapai nak mencari game. Okay, tapi untuk selepas tu dia akan bertemu dengan Fulham. Kalau ikutkan NFO tu dalam kedudukan ke-20 lah. Okay, untuk Fulham ni agak keras jugalah, sebab Fulham pun agak bagus juga sebenarnya. Okay, dalam kedudukan 7 sebenarnya dalam table. Jadi guys, aku dah sebut 6 player. Jadi kita bercerita pasal itu dah habis. Okay, game 14 kita bercerita sedikit pasal what the main topic on this week. Okay, bercerita pasal topik minggu ni. Aku sebenarnya bila contoh aku confirmkan 9. Alright, ada satu benda yang aku nak bercerita pada korang. Mungkin kalau kau tanya aku, tak berapa nak jadi berat sangat lah topik ni sebenarnya. Alright, yang aku dengar bercerita pasal Aston Villa lah. Okay, antara tim yang rasa dibuang. Okay, manager baru-baru ni kena dipecat. Okay, iaitu Steven Gerrard. Dan info yang aku dapat daripada Facebook sendiri tadi, okay, aku tak tahu ni confirm tak. Yes, aku nampak sini Unai Emery, okay, akan menggantikan Gerrard, iaitu dekat Aston Villa. Aku rasa confirm, tak confirm? Aku rasa confirm ni, aku nampak confirm. Okay, sejauh mana? Okay, kita dah masuk game week ke 14, dah masuk game 14. Okay, dan kalau kau tanya aku, kemenangan yang ada pada Aston Villa tu pada awal yang menang 4-0 ni pun bukan katakan Unai Emery ambil masa tu lah, masih lagi dipegang oleh Aaron Deng. Okay, jadi Unai Emery pun dah Aston Villa pun dah declare dia ambil Unai Emery. Okay, ini agak menyeronokkan padaku. Okay, ex Arsenal manager, okay, ex PSG, okay, ex Villarreal. Okay, kalau tanya aku, masa dibawa Villarreal pun dah padaku agak dah cantik dah sebenarnya. Okay, dan diberi ruang, okay, dah diberi peluang, Aston Villa memberi peluang kepada manager ni untuk take over kerja Gerrard. Okay, yang boleh katakan suku season ni. Okay, tapi sejauh mana? Okay, sejauh mana? Pada aku sejauh mana? Sebab dengan keadaan player-player yang ada sekarang untuk Aston Villa, bukan nak kata 100% bagus tak adalah. Aku boleh kata 5% lah. Okay, 5% yang boleh katakan agak bagus, dan mungkin
sedikit perubahan strategi taktik yang perlu ada pada Arsenal ni perlu diubah sedikit. Okey, jadi aku harap apa yang aku baca ni, Unai Emery ni, okey, aku harap akan berlaku sesuatu pada Aston Villa. Jadi kita tunggu. Okey, baru suku season ni. Okey, jadi macam-macam boleh jadi. So guys, aku rasa itu saja kot untuk topik malam ni. Tapi korang kena fikirlah, okey, sama ada kalau fikir tak boleh, sebab kalau fikir susah pula kita nak fikir, sebab benda ni bukan jadi benda komitmen pada kita kan. Tapi aku rasa aku nak tengok sejauh mana Unai Emery ni akan pegang Aston Villa ni. So guys, itu saja kot untuk malam ni. Okey, aku dah bercerita pada korang pasal game week ke-13 sedikit, okey, summary dia, dan kemudian aku bercerita juga pasal game week 14 yang akan datang ni hari Sabtu, dan sedikit topik yang aku rasa nak bincang dengan korang. Okey, mungkin ada pendapat yang berbeza dengan aku. Okey, mungkin ada yelah, macam aku cakap tadi, pendapat berbeza dengan apa yang aku fikir sekarang. Mungkin ada yang berfikir, Mi kenapa nak letak Tony, kenapa nak letak Mahrez. Okey, itu mungkin kalau kau tanya aku, bukan semua tu dalam 6 player tu adalah player dalam pilihan aku, dalam tim aku, tak. Tapi sekadar orang kata dari segi atas paper yang aku andaikan mungkin akan jadi, ya mungkin. Okey, tapi mungkin ada pilihan daripada korang lain berlain daripada aku. Okey, kita sampaikan komen kat bawah, jadi kita boleh berkongsi-kongsi lah. Okey, nak lagi seronok, jangan lupa deadline game week ke-14. InsyaAllah hari Sabtu kita jumpa. Okey, Assalamualaikum bro. Aku Amy, bye.